Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengacara majlis. Terima kasih kepada selamat datang kepada penjaga masa, panel penilai, rakan-rakan pembentang sekalian. Okey, untuk saya pada pagi ini, saya wakil bagi Sekolah Menengah Kawasan Taman Indah, itu Cikgu Hamzah bin Abdul Hamid akan membincangkan tajuk meningkatkan kemahiran menghuraikan isi karangan dengan menggunakan kaedah IM backup. Okey, ikut latar belakang kajian, sampel yang kita ambil, iaitu tingkatan 5 perkawanan yang terdiri daripada 21 orang pelajar. Jadi dalam tu ada beberapa kaum, India 7 orang, Cina 7 orang, Melayu ada 6 orang dan 1 Hakka. Jadi pelajar sentiasa berada di sekolah kecuali waktu PKP masalah kedatangan ada timbul. Nak dinyatakan juga terdapat masalah komunikasi dalam bahasa ibunda, iaitu mereka kebanyakannya berkomunikasi dalam bahasa ibunda dalam kalangan pelajar. Walau di mana mereka berada, walaupun dalam masa PDPC, dan ini mengganggu dan memberi kesan kepada hasil pelajaran mereka, itu hasil penulisan mereka. Dan pelajar juga ada masalah disiplin kerana dari segi sikap dan kedatangan. Berdasar ujian pra yang dijalankan, menunjukkan pelajar yang lulus dalam peperiksaan Bahasa Melayu Kertas 1, Bahasa Melayu, khasnya Kertas 1-2, ialah 16 orang dan yang gagal ialah 5 orang. Jadi berdasar pada pernyataan masalah dan isu yang kita cuba ketengahkan, iaitu lemah penguasaan bahasa dan pelajar juga tidak suka membaca, juga tidak mahir menghuraikan isi karangan yang akan kita huraikan nanti dalam kajian tindakan ini. Oleh itu pelajar gagal menyiapkan tugasan kerana tidak mahir menghuraikan karangan, memberi kesan kepada markah karangan. Jadi markah dia, markah untuk karangan pelajar rendah. Untuk calon SPM, suka saya ingatkan di sini, mereka perlu menulis 2 buah karangan dalam peperiksaan bagi Bahasa Melayu Kertas 1, iaitu 1 karangan A untuk 30 markah dan karangan B 100 markah. Jumlah markah untuk menulis karangan saja ialah 130, iaitu merangkumi 54% daripada markah kertas penulisan SPM yang jumlahnya ialah 240. Jadi daripada fokus ini, saya dapati masalah pelajar perlu diatasi dengan satu kaedah. Maka kajian fokus saya iaitu bagaimana nak menarik minat dan memberi kemahiran kepada pelajar dalam menghuraikan isi karangan. Secara kasarnya, pelajar perlu menghuraikan 6 isi karangan, 3 dalam karangan A dan 3 dalam karangan B. Masalah ini membelenggu pelajar sehingga menjejaskan keputusan mereka dalam peperiksaan SPM. Saya mencadangkan kaedah IM backup untuk bantu pelajar menghuraikan isi karangan. Kerana jika masalah ini dapat diselesaikan, markah untuk penulisan karangan akan meningkat bagi setiap pelajar. Berdasar analisis tinjauan masalah, kita dapati pelajar tidak faham kehendak soalan 19%, ada pelajar lemah menghurai isi 71.4%, lemah membina ayat 52.4%, dan tidak ada kekayakan diri. Ini beberapa tinjauan masalah dan kita dapati menghurai isi adalah isu yang paling utama. Oleh itu matlamat kajian saya
ialah meningkatkan prestasi murid dalam penulisan karangan sama ada prestasi dalam latihan-latihan di dalam kelas atau yang lebih penting lagi prestasi mereka dalam menduduki semua perusahaan khasnya SPM pada tahun ini yang akan kita lanjutkan pada tahun 2021. Objektif kajian ialah menimbulkan minat menghuraikan isi karangan dalam karangan murid. Bagaimana kita nak bagi dia minat menghuraikan isi karangan. Kedua, mengatasi kelemahan murid dalam menghuraikan isi karangan. Memang dia lemah. Bagaimana kita nak bagi satu kaedah yang mereka ni boleh atasi kelemahan dan meningkatkan motivasi murid dalam menulis karangan supaya pelajar minat. Bila dapat karangan dia minat dan ingin mencuba dan ingin memperbaiki diri bagi mencapai prestasi yang baik. Oleh itu soalan kajian saya ialah adakah kaedah Imbracap berkesan untuk menarik minat murid menghuraikan isi karangan? Atau adakah kaedah Imbracap dapat membantu murid mengatasi kelemahan mereka dalam menghuraikan isi karangan? Juga sejauh manakah kaedah Imbracap meningkatkan motivasi murid dalam menulis karangan? Metodologi kajian. Pertamanya, sampel kajian kumpulan sasar. Saya sasarkan kepada 21 pelajar daripada 5 perokonan yang keputusannya tidaklah cemerlang sangat tetapi ada beberapa kategori pencapaian di situ. Alat kajian iaitu kaedah data melalui pemerhatian saya, sikap pelajar dilihat secara langsung dalam kelas sebatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu tindak balas mereka apabila disuruh diberi tugas menulis karangan. Ujian perak kita lakukan kepada pelajar untuk mengukur tahap pencapaian pelajar dalam penulisan karangan sebelum pelaksanaan pendekatan berfokus. Tindak balas dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu pelajar dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berpandukan borang Imbracap yang digunakan. Kita ada sediakan satu borang Imbracap iaitu bagaimana dia perlu menggunakan standard penguraian isi itu berdasarkan borang yang dibekalkan. Juga kita buat semakan buku latihan. Buku latihan akan disemak oleh guru dari semasa ke semasa sebagai tindakan penguraian, pengukuhan. Tindakan semakan secara langsung dapat nilai tahap perkembangan murid dalam mengurusi kemahiran berkenaan. Jadi secara holistiknya bagi karangan 100 markah yang bahagian B yang mempunyai 3 isi wajib, setiap isi secara holistiknya kita akan bagi 25 markah penuh jika pelajar boleh menghuraikan isi tersebut. Sekiranya dia dapat huraikan 3 isi, pelajar sudah ada 75 markah di situ secara kasar. Tidak termasuk pengenalan dan penutup. Seterusnya kita buat ujian pos. Ujian pos diberi untuk mengetahui tahap pencapaian pelajar dalam penulisan karangan pada akhir kajian. Seterusnya intervensi. Ini bentuk borang teknik huraian perenggan isi karangan kaedah Imbracap yang membawa maksud idea utama. Dia kena jelaskan idea utama dengan beberapa kosakata yang telah dan wacana yang telah diberikan. Pelajar juga perlu menjelaskan mengapa M tu mengapa. Kita beri juga dia punya wacana dia, kata pendahuluan dia untuk membuka minda pelajar untuk menulis mengapa. PA iaitu bagaimana, kita beri juga dia punya wacana dia, kata hubung dia. Dalam konteks ini dia kena huraikan bagaimana perkara itu berlaku. C membawa maksud contoh, kita boleh tulis sebagai contoh. K sebagai kesan positif, dia akan nyatakan kesan positif dan menggunakan wacana apabila. Pelajar juga perlu ada ungkapan menarik dalam perenggan. Kita bagi juga kat situ kata wacana dia, kata peribahasa, dan akhir sekali dalam perenggan menggunakan kaedah
IM Backup ini perlu ada penegasan tentang isi yang diutarakan, ditulis dan hurai tadi, maka pernyataan dia perlu dimulakan dengan wacana secara tuntasnya. Saya murnikan lagi borang keadaan IM Backup ini untuk idea 1, idea 2 yang mempunyai kata wacana yang berlainan bagi perenggan kedua, bagi perenggan idea kedua, dan kita sediakan juga bagi borang ketiga. Jadi ada 3 borang yang saya siapkan untuk pelajar bagi dia menghuraikan ketiga-tiga isi dalam satu karangan. Hasil huraian isi menggunakan kaedah IM Backup setelah dicuba daripada dapatan borang IM Backup tadi, maka pelajar boleh menghurai dengan baik, dengan cemerlang, dengan markah holistiknya 25 markah, jumlah perkataan 147, maka sekiranya secara kasar kalau pelajar boleh buat 150 kali dengan 3, dia sudah dapat berapa perkataan itu, sebab dalam SPM pelajar perlu menulis paling minimum 350. Minimum, maksud dia kena tulis lebih daripada 350. Inilah kaedah yang terbaik yang saya dapati membantu pelajar untuk mendapatkan jumlah perkataan dalam menghurai karangan. Dapat kajian melalui ujian pra, latihan-latihan 1, 2, 3, 4 dan ujian pos menunjukkan berlaku peningkatan dalam markah pelajar. Di situ kita nampak pelajar pada akhir ujian pos, kita nampak ada pelajar dapat cemerlang, iaitu dia boleh tulis hingga dia boleh dapat markah 80 hingga 100, dan kemudian ada 5 orang daripada 21 memperoleh markah 66 hingga 79. Ada 7 pelajar yang mendapat markah baik 51 hingga 65. Ada pelajar dapat 5 orang dapat markah memuaskan bagi markah 36 hingga 50, dan pelajar kurang memuaskan 3 orang. Di situ markah mereka peroleh ialah 21 hingga 31. Bagi pelajar yang mencapai markah kurang, iaitu pencapai minimum 1 hingga 20 memang tak ada. Jadi di situ ada kesanan yang nampaklah. Ini graf pencapaian pelajar 5 perakunan dalam penulisan karangan yang kita nampak ada peningkatan di situ. Jadi refleksinya berdasar jadual tersebut, pencapaian pelajar dalam ujian pra adalah kurang menggalakkan, iaitu didapati hanya 2 orang pelajar mencapai tahap kepujian, 8 orang pelajar mencapai tahap baik, 6 orang pelajar tahap memuaskan, 3 orang pelajar capai tahap kurang memuaskan, dan 2 orang mencapai tahap minimum. Walau bagaimanapun, pencapaian pelajar dalam latihan 1 hingga 4 yang diberi menunjukkan peningkatan, maka di sini kita dapati pelaksanaan kaedah IM Backup, iaitu penggunaan borang dalam menghurai isi karangan yang dipraktikkan dalam pengajaran dan pelajaran di dalam kelas memberi kesan baik terhadap pencapaian pelajar dalam kemahiran menulis karangan. Kita dapati kekuatan program ini iaitu kaedah IM Backup yang telah dijalankan di kelas 5 perakunan merupakan kaedah terbaik dan berkesan dalam membantu murid menguraikan isi karangan, dan kekuatan yang kita dapati secara detailnya memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknik yang sesuai. Bila kita masuk aja bagi karangan, cari isi atau dah ada isi, kita dapati pelajar boleh menggunakan borang itu dengan mudah kerana dia semakin mahir. Memudahkan sesi latih tubi dan latihan dalam pemerenganan karangan seperti yang saya jelaskan tadi, dia boleh buat menggunakan kaedah IM Backup tadi, IMBACKUP itu dia akan ikuti. Menimbulkan minat menghuraikan isi karangan dalam karangan murid. Dulu ada isi karangan, macam karangan A dalam SPM ada isi, tetapi dia tak boleh hurai. Jadi sekarang kita cuba bantu mereka
untuk meningkatkan kemahiran menghurai isi karangan. Melalui kaedah ini, mengatasi kelemahan murid dalam menghurai isi karangan, meningkatkan motivasi murid dalam menulis karangan, meningkatkan prestasi murid dalam penulisan karangan seperti dinyatakan dalam objektif. Apa kekurangan program yang dielangkan menghadapi masalah kerana pelajar tak ada ke sekolah kerana pandemik COVID-19 yang melanda. Ini kita cuba atasi, meminta pelajar hantar hasil tugasan melalui Telegram. Okey. Cadangan perbaikan kaedah backup ini akan dipraktikkan dalam pengajaran karangan di semua kelas menengah atau atas bermula di tingkatan 4. Sebaiknya dimulakan pada pelajar-pelajar menengah atas yang tingkatan 4 ni setahun awal sebelum SPM. Kaedah penulisan pengenalan dan penutup karangan juga akan diberi tumpuan. Dalam penulisan karangan bukan sahaja menyelesaikan isu, menghuraikan setiap isi dalam karangan yang mempunyai 3 isi, tetapi pelajar mesti mahir menulis pengenalan dan penutup. Kita nampak kita perlu buat satu kajian tindakan berkaitan pengenalan dan satu kajian tindakan berkaitan dengan penutup karangan juga. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey. Saya kita teruskan kepada sesi soalan jawab. Saya open semua untuk beri soalan kepada Cikgu Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Cikgu Hamzah bin Hamid. Waalaikumsalam. Tahniah Cikgu Hamzah telah berjaya membentangkan kajian tindakan anda tadi dengan baik. Saya agak-agaknya sesuai tak nak dipraktikkan di sekolah rendah, sebab yang tu khas untuk tingkatan 4 tadi kan yang saya maklumnya cikgu terangkan. Untuk sekolah rendah agak-agaknya sesuai tak cikgu? Ya, terima kasih. Okey, bagus soalan tu. Untuk cadangan saya untuk tingkatan 4, saya juga mengajar menengah rendah, khasnya PT3. Okey. Macam PT3 tengok kelas lah. Kalau kelas utama tu boleh. Sebab karangan jenis perbincangan, karangan fakta memerlukan pelajar yang mempunyai aras tinggi untuk mengenal isi, menghurai, memasukkan peribahasa, memberi penegasan. Sedangkan di dalam peringkat PT3 sendiri, kita ada pilihan soalan yang mudah berdasar sekolah. Macam saya ajar kalangan pengalaman, laporan. Karangan fakta memberi kesan markah yang kecil. Jadi kesediaan untuk mempraktikkan kaedah ini kepada sekolah rendah, tengok keadaan dia. Tempat in backup ni dia ada beberapa item. Kalau cikgu nak buat juga, cikgu boleh gugurkan peribahasa. You tu gugurkan, tetapi I dengan P perlu ada, iaitu idea utama, huraian dengan P perlu ada, contoh perlu ada. Itu bergantung kemahiran cikgu. Yang untuk yang saya dedahkan ni perlu untuk SPM, sebab walaupun pelajar tu di kelas mana, dia akan meruki SPM. Untuk lulus inilah kaedahnya. Jadi itu rasa saya menjawab soalan tuan. Okey, terima kasih Encik Hamzah. Selamat membentang. Assalamualaikum Cikgu Hamzah. Macam kenal dia. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Tahniah atas pembentangan tadi. Okey. Menarik cikgu punya idea tu untuk di sekolah Taman Indah, yang mana kita sebenarnya tahu di Taman Indah ramai murid Cina kan, pelajar Cina. Cuma soalan saya cikgu, untuk cikgu pastikan murid tu kuasai kemahiran menggunakan idea in backup ni, berapa lama tu cikgu? Maksudnya kan cikgu ada 3 idea contoh ayat yang perlu dihafalkan. Ada idea pertama, idea 2, idea 3 tadi. Okey, mengapa? Okey, itu bagi soalan dulu. Berapa lama? Berapa lama? Okey. Isu dia bukan berapa lama, isu dia
ayat dalam borang tu kita dah sediakan. Okey. Dia orang memahirkan menggunakan wacana tadi sebagai penggerak minda. Okey, apabila nak buat apa? Pakai contoh nak buat apa. Jadi borang disediakan setiap kali saya masuk. Pelajar yang cepat dia akan buat 1, 2. Ada pelajar lambat dia buat 1, ikut sistem master. Pelajar dalam kelas akan buat 3. Tapi ada pelajar lemah dia buat 1. Okey, itu bergantung pada potensi pelajar. Jadi saya rasa perlu diberi 3 sebab dalam peksa ada 3 perenggan isi. Maka kita tak mahu dia penyataan bahasa yang berulang. Okey, itu saya rasa jawab soalan Cik. Ya, cikgu. Terima kasih.